Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya pertama kali duduk atas lagu ni. Rasa macam nak lah. Duduk bisa dekat ni dah, dekat depan tu kan. Ini rasa macam tinggi pula makam ni. Tak biasa je ni. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menyediakan tempat lah. Terima kasih kepada Ustaz. Oh, jauh lah. Buka lah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Hak Jumerah ni. Saya tak ingat nama ni. Tanya saya baru jumpa saya tadi. Tanya umur apa? 33. Allah mudanya. Segak remaja. Okey. So seperti mana yang saya tulis kepada tajuk lah no. Okey, tajuk yang saya dapat ni adalah Pemasu Bisik, kehilangan wilayah-wilayah Kedah. Okey. Mungkin perkara ni satu benda yang dia tidak janggal dalam pengajian-pengajian pondok. Cuma dia jarang dibincangkan. Kan? Jadi selalunya ceramah ni di masjid. Jadi yang mai tu orang-orang yang mai secara umum. Bila mai di pondok ni, mereka mai nak mengaji pondok ya, nak mengaji kitab apa semua ni. Tiba-tiba hari ni kita mai cerita sejarah. Itu satu perkembangan yang baik lah. Kita kena berasimilasi juga dengan keadaan semasa kan. Okey. Jadi saya kena cerita dari awal lah Pemasu Bisik ni. Okey. Ni semua majoriti orang Kedah ke ada daripada luar? Ada daripada mana? Johor pun ada Johor. Oh, ada. Okey. Okey, jadi macam ni ya. Okey. Okey, jadi di Kedah ni terutamanya untuk orang Johor. Okey. Dalam sejarah yang kita belajar di sekolah, kita dengar cerita Mak Kilau, Datuk Bahaman, Tok Janggut apa semua. Tapi di Kedah ni berlaku satu peristiwa yang orang tak pernah sebut. Bukan tak pernah sebut, ada. Saya mengaji dulu tingkatan 3, satu muka surat saja. Cerita berkenaan dengan Perang Kedah Siam. Dia satu cerita yang macam adik-adik sekolah ni, peringkat PMI, SPM, hanya baca satu muka surat saja tapi tak ada kajian lanjut. Walau macam mana pun, di peringkat universiti, saya buat degree di USM, memang ada satu topik yang bincang pasal tajuk ni lah. Jadi lecturer saya ni nama Lu Chuchin. Pensyarah saya Cina. So saya pun duk tulis lah pasal Perang Kedah Siam ni dan saya kata antara punca Perang Kedah Siam ni pasal campur tangan Cina. So dia macam marah sikit lah kan. Saya kata doktor dia tak boleh marah. Pasal you orang sejarah, saya orang sejarah. Saya penuntut sejarah, doktor cikgu sejarah. So saya ikut cikgu kan. Dia kata sejarah ni kita tak boleh bias. Tapi cikgu dah macam marah lah. Okay, Perang Kedah Siam ni dia berlaku pada tahun 1821. Dia ada banyak faktor yang menyebabkan perang ni berlaku. Dan salah satunya adalah kehilangan wilayah. Kulim Benak Baru ni termasuk Krian. Benak Baru ni kan kecil tau. Benak Baru ni ada penghulu ni nama Datuk Mahdi. Kan ada dewan Dewan Datuk Mahdi apa di sini. Di Benak Baru ni. Saya sekolah menengah Sultan Ahmad Tajuddin, Benak Baru Kedah. Itu sekolah saya. Saya duduk Kem Bagan Samak. So Bukit Api, Mata Kak Tunjuk, Lubuk Buntak, Padang ni semua tempat saya dulu ni. Tak sangka balik mai selepas 20 tahun. Okey. Jadi Benak Baru ni dia termasuk Pak Buntak, Padang Serai, Bagan Serai. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam laporan British, Benih Papers perjanjian Benih, orang sebut perjanjian Benih ni 1826. Pada tahun 1842, Krian ni dipisahkan daripada Kedah. Kemudiannya berlaku banyak perjanjian yang menyebabkan kita orang Kedah ni hilang satu wilayah yang kita kenali sebagai wilayah Krian. Dulu Sungai Krian yang adik-adik nak pergi lintas pergi Pak Buntak tu semua orang Kedah. Sebab tu mereka di sana cakap Kedah. Mereka tak cakap Perak. Malah ada yang kata bahawa kawasan Perak ni, kawasan Kedah ni sampai Beruas. Sebab tu orang Beruas, orang Segari, Tanjung Piandang, tu semua orang cakap Kedah. Dan memang itu adalah sejarahnya. Sebab tu kalau nak cari makam-makam lama di Beruas. Betul tak? Di Perak ni tak ada tempat lain lah. Saya orang Perak.
So makam tua ni di Perak, makam yang umur tahun 1200, 1300. Tu makam-makam lama, makam raja-raja lama. Yang tak ada di tempat lain di Perak kecuali di Beruas. So yang ada kerajaan tua adalah kerajaan Kedah. Dia tak ada Perak tua. Betul tak? Dia ada Kedah tua. Dia tak ada Selangor tua. Dia ada Selangor saja. Itu menunjukkan bahawa orang Kedah ni ada tamadun. Dan di tanah Melayu juga, ni saya patah balik sikit lah, bagi penerangan sikit. Dan di Kedah ni, berbanding dengan negeri-negeri Melayu yang lain, kita ada 3 tapak ekologi. Kita ada Sungai Mas, Sungai Batu, Lemah Hujang. Itu menunjukkan bahawa orang Melayu, dulu-dulu ni, ribu-ribu tahun dulu, pernah ada satu empire kerajaan, orang Kedah. Tak kira orang negeri Limakah pula kan, tapi saya cerita sejarah. Malah dalam beberapa kitab Arab, 800 Masihi, seperti Al-Masalik wa Mamalik, Ajabul Hind, Akhbar Al-Walsin, Rihlatus Sirafi. Ini kitab-kitab Arab, kitab-kitab sejarah dan geografi yang menceritakan tentang alam Melayu dan menyebut tentang Kedah. Tahun 800 Masihi. Yang orang duk sebut pedang Kala'i, yang Rasulullah duk pakai salah satu campuran besinya adalah besi daripada Kedah. Itu memang betul. Dan kitab Arab ada sebut. Jadi pedagang-pedagang Arab ni dah samai dah sini. Itu satu cerita. Okey. Dia Bandar Baru ni dia lebih kepada Pulau Pinang, dia dekat. So dia tak begitu nampak cerita apa yang berlaku di utara Kedah ni. Jadi masa Siam mai serang tahun 1821, orang Bandar Baru, orang Serdang, orang Matang Kat Telunjuk semua tengah duk isap okok dia minum kopi. Mereka tak tahu apa, mereka relax. Weh, lepas sebulan, weh, perang. Baru mereka tahu kata Sultan Ahmad Tajuddin mai duduk di kampung kota Sebang Pai. Tapi di peringkat Tuk Ngulu ni, mereka naik pergi sana. Sebab tu kita ada kampung Tok Gula. Tok Gula tu Panglima. Bukan saya saja. Pematang Kad Telunjuk. Kenapa nama Matang Kad Telunjuk? Ni orang berjanji. Kita berjanji, kita kat telunjuk, jangan siapa lari. Tu nama dia kampung Matang Kad Telunjuk. Nak pergi perang ni. Jangan siapa lari, kat jari. Tu nama dia Kad Telunjuk. Dia ada sejarah. Bukit Ping ni saya tak tahulah. Tapi yang saya tahu Bukit Ping ni banyaknya masa zaman 1786, kerabat-kerabat daripada Patani memang mereka pergi kat Laut Star. Lepas tu Sultan Abdullah Mukarram Shah memerintahkan orang Patani ni untuk turun mai ke bawah. Tu mereka duduk di belah Bandar Baru, belah sini, Kuala Sepetang, Teping, tu banyak keturunan-keturunan Patani. Pasal Sultan Abdullah kata dia tak mau Siam ni mai serang Laut Star. Sebab bahaya bila kita menyerang satu ibu negeri, dia habis jatuh satu negeri. Okey. Cerita perang Kedah Siam ni satu cerita yang lama. Kalau di Semenanjung Tanah Melayu ni, inilah satu-satunya perang yang paling lama, 22 tahun perang. Palestin perang sampai lah tak habis kan. Syria pun perang tak habis kan. Tapi di alam Melayu, inilah perang yang paling lama, yang melibatkan ulama, yang melibatkan umara, yang melibatkan Tok Panglima, orang-orang besar. Ada 3 ulama yang menyeru kepada kebangkitan orang Melayu. Syekh Samad Falim Bani, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh apa lagi seorang, saya tak ingat, yang Al-Banjari tu. 3 orang ni. Jadi 3 orang ulama ni membawa anak-anak murid ni. Ni tok-tok guru bawa anak murid pergi. Jom kita pergi jihad fisabilillah. Keluar fatwa, kita setuju, keluar fatwa, perang. Mempertahankan negeri Kedah. Kenapa nak dipertahankan negeri Kedah? Pasal ulama-ulama buat pakat tu Sat, kalau jatuhnya negeri Kedah, maka jatuhlah negeri Melayu yang lain. Sebab tu tok guru silat ke, tok guru apa pun, dia akan kata negeri Kedah ni sah yang pertama. Negeri Kedah ni negeri yang sah dia yang pertama. Jatuh sah pertama, habis semua. Dia panik ke apa, saya tak tahulah. Dan begitu juga kalau kita tengok perjalanan sejarah kita. Jepun mai serang kita kot mana? Dia tak mai serang kot Johor. Dia mai serang kot Kedah tuan-tuan. Dia mai serang kot Kelantan.
Bukan saya nak menidakkan peranan negeri lain. Tapi dalam Perang Musuh Bisik ni, seruan ni telah mengumpulkan seluruh alam Melayu. Orang Jawa mai, orang Minang mai, orang Sumatera mai, orang Aceh mai, orang Sulu pun mai. Bergabung. Membawa panji. Mereka kata perang ni, perang fisabilillah. Yang kita lawan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati-mati jangan balik dah. Maka terbunuhlah mereka. Daripada kota Kuala Kedah tu, kalau ada peluang adik-adik ni, pergi kota Kuala Kedah. Lalu kot Derayan Buru, naik kot Petani. Seorang tu makamnya banyak. Makam batu sungai. Tu semua orang alim. Pergi tengok. Pergi melawat. Tak kira dia kata lagi kubur pula tu. Pergi tengok. Tu orang mati syahid. Yang kata orang Melayu tak ada mati syahid. Yang kata cerita Arab, tanah Arab saja ada orang mati syahid. Di alam Melayu pun ada orang mati syahid. Ini perjuangan untuk nenek kita dulu. Okey. Masa serangan di Kedah ni, di kota Kuala Kedah, dia atas sebab rasa cemburu oleh Raja Ligok. Raja Ligok ni Nakon Sitamarat. Dulu Ligok, Nakon Sitamarat, Songkla, Panga, Krabi, apa semua ni raja dia Melayu. Tiba-tiba mai satu zaman Cina ambil alih. Yang ni orang tak mau cerita dalam sejarah. Pasal dia kata saya resis. Tak, itu kan resis, kita cerita sejarah. Dan kita terima hakikat bahawa itulah yang berlaku kepada kita atas kealpaan dan kelemahan kita. Bersangka baik pada orang. Orang Melayu kan suka dengan baik-baik, tak apa. Bangla mai pun tak apa, Nepal mai pun tak apa. Mai lah siapa pun tak apa. Sambut bagi anak pula, bagi nikah pula. Baik sungguh. Baik tak ada manusia orang Melayu ni. Jadi serang. Raja ni Ligok ni di Cina, dia serang. Dia kata pasal kalau tak jatuh negeri Kedah, dia kata maka kita akan hilang kawasan wilayah Andaman, Laut Andaman. Sebab segenting kera, dia kena lukis peta tu. Sebab wilayah segenting kera, boleh Google nanti tengok. Wilayah tu dulu semua Kedah ambil sampailah ke sempadan Burma. Tu Kedah punya. Besar Kedah ni. Ni bukan cerita bohong. Ni cerita betul. Saya buat research 6 tahun dah. Duk kumpul data kan. Dan kehebatan orang Kedah. Dulu-dulu tok nenek kita ni, mereka ni bangsa pelayar. Mereka belayak, mereka buat kapal. Orang Kedah ni bangsa perang. Orang duk sebut bangsa Johor kan. Ni kita ni bangsa Kedah, bangsa perang. Betul, kamu. Saya tulis apa lama, 6-7 tahun dah. Orang mana pun tak marah. Sebab benda betul, nak marah apa? Sebab tu orang Kedah ni cengih. Dia cakap kasar, dia maki kot dah lah. Sebab darah dia tu memang ada lah. Dalam askar Melayu, paling ramai orang Kedah. Betul tak? Nombor 2 orang Kelantan. Pasal darah yang mengalir tu, darah orang Pan. Tapi dia kena sulam dengan agama. Dia main satu zaman tu, bila Tok Guru ni dengan orang silat ni berpisah. Masa tu sanad ilmu persilatan ni dah tak ada. Lepas tu Tok Guru ni dia masuk main silat. Macam Syekh Samad Falimbani, silat sekebun bunga nama dia. Jadi bila amalan-amalan dia tu ada sanad. Baru Tok Guru yang main silat ni pula, budak-budak main silat ni betul. Nak main kebay-kebay betul. Lah mana ada dah, tak ada dah macam tu. Pasal sanad tu tak ada. Tu yang saya duk buat program tiap-tiap tahun tu. Nak menggabungkan ulama' dengan Tok Guru silat ni pasal benda tu lah. Selawat Fatih tu. Bukan saya saja orang pun bagi selawat Fatih dengan senang. Nak main kau tak kena gaya. Itu contoh. Tapi yang P ni sebab tu, dalam Perang Kedah Siam ni, dia lawan 100,000 tentera Siam. Orang Melayu ada 30,000. Satu nisbah 3. Setahun berperang. Perang kan tak cukup lengkap. Bawa lah ladin, bawa sabit, bawa apa ada kot tangan, bawa pergi. Bukan kata tak ada senjata, ada, tapi tak cukup. Daripada kota Kuala Kedah, naik sampai Songkla. Songkla tu, Songkla lah. Sampai Songkla, patah balik. Patah balik setahun kemudian, kalah balik di Kuala Kedah. Tengku Kudin. Ni Syekh Zainal Abidin. Syekh Muhammad Az-Zahir.
Dia Habib tau. Habib pun pergi perang. Yang kata Habib tak ada peranan dalam alam Melayu. Bukan kata dia main dakwah saja. Bukan kata dia main majlis orang duk sambut dia. Bukan tu. Dia main time masuk perang, dia perang. Faham tak? Sebab tu Habib ni kita kena hormat. Dia waris Nabi. Waris Nabi berperang dengan orang Melayu. Mana ada bangsa lain jadi lagu tu? Orang Melayu lah. Betul sungguh orang Melayu boleh perang dengan Habib-Habib ni. Di Kota Pulau Kedah dalam satu lakaran yang kami dapat lah, yang saya dapat saya pergi Bangkok. Ditulis ada 2 nama, Syed Hussein, Syed Hassan. Nama ni cukup famous, kami puas cari. Syed Hussein, Syed Hassan, Syed Hussein, Syed Hassan, Syed Rahman. Mati di Kota Pulau Kedah. Kubah tak ada. Mati dalam sungai tu. Sebab tu tuan-tuan di Kota Pulau Kedah tu, kalau tuan-tuan pergi, dia tak boleh buat benda ikut suka. Orang duk pergi duk buat, nak buat pucu-pucu. Nak karaoke, tak boleh. Kan tanah orang-orang, tanah orang yang syahid. Mati di mata kamu, hidup di mata aku, kata Allah Ta'ala. Orang syahid. Dia Ustaz. Kalau segi saya buat keluar fatwa salah ni mampu. Tu orang syahid. Semua orang kita ni umat Islam nak kena syahid. Tapi mereka dapat. 1831 Tengku Kudin ni kepala dia kena kerat. Winstead tulis dalam buku dia, dalam jurnal Note Ashraf Kedah. Katanya Tengku Kudin ni dia bunuh diri. Dia dengan pengikut dia yang paling setia duk lawan tikam. Tikam aku tikam hang. Dalam dua-dua mati dalam kota. Fitnah. Ni nanti adik-adik ni law ni memang tak nampak lagi, tunggu saksi. Mungkin dari kalangan ni akan minat sejarah. Masa tu bawah nampak. Tu fitnah. Fitnah yang dibuat oleh orang putih. Pasal dia nak merendahkan martabat kita orang Islam. Kalau tengok lukisan orang putih, bila orang Islam mati terlentang. Tengok lukisan. Depa macam Portugis serang di Indonesia ke tak salah, Maghribi. Kalau depa lukis tu orang Islam semua mati terlentang tu. Tu bukan saja tu. Dia ada makna. Orang putih ni dia jahat. Nampak baik. Dia baik depan kita tapi dia buat kita macam-macam. Tu baru satu benda. Okey. Selepas matinya Tengku Kudin 1831. Ni panjang contoh ni. Saya pendek-pendek. Sebab masa tak banyak. 1838 naiknya Tengku Muhammad Saad. Tengku Muhammad Saad ni, dia ni anak kepada Tengku Dek, menantu kepada Tengku Sulaiman, iaitu Raja Perai. Perai ni dulu termasuk kawasan Karangan. Karangan Kulim tu. Kulim tu dulu Perai. Bukan Kulim Kedah. Tapi Perai tu Perai Kedah lah. Jangan kita Perai, jangan baca Perai hari ni. Perai dulu. Di Karangan tu, di Sungai Karangan tu ada Bijih Timur. Tu kat Padang Mehor. Sungai Sidam tu. Ada Bijih Timur. Sebab tu tahun 1880 lebih berlaku perang Nyonya Cantik, perang Kulim. Bisa dengar kot. Pasal ada Bijih Timur. Kedah ada Bijih Timur. Tapi sejarah Kedah ni orang tak tulis. Banyak sejarah yang tak ditulis tentang Kedah ni. Jadi nampak macam orang Kedah ni tak tahu apa. Macam tak erti apa. Nampak macam orang Kedah ni redha je. Tak apalah. Betul tak? Hamka kata dalam sejarah umat Islam. Kalau Hamka kata, adakah orang Islam akan menunggu orang Hindu menulis tentang sejarah Islam di Indonesia? Memang dia takkan tulis lah. Sama juga kita. Sama juga adik-adik ni. Bukan kata mengaji ni saja. Kena tulis sejarah. Kena tulis sejarah ulama-ulama alam Melayu. Faham tak? Saya ni bukanlah inti kan. Bukanlah inti dengan Ridwan Hakim tu. Tapi saya duduk dengar selalu. Dia duduk cerita pasal Sultan Muhammad Fatih lah. Abbasiyah. Betul tak salah. Tapi ulama-ulama kita ni siapa nak angkat? 7 tahun tuan-tuan saya bawa cerita ni. Lah baru ada ustaz-ustaz sebut. Ustaz Manis sebagai contohnya. Duk sebut nama Syekh Samad Wali Bani. Dulu siapa bisa dengar? Ada siapa bisa dengar nama Syekh Samad Wali Bani? Orang tahu lah orang mengaji. Kitab Hidayatul Salikin tu je lah.
peranan dia yang lain. Siapa tahu, siapa pun tak tahu. Jadi adik-adik, kalau nak tulis sejarah, tulis juga pasal ulama kita. Memang ada orang duk buat dah sejarah ulama-ulama kita. Tapi selain daripada biografi hidup dia, latar belakang hidup dia, apa dia buat sumbangan daripada masyarakat? Sebab kita ni hidup dalam keadaan, saya mengaji di USM. Kami ni orang yang memisahkan agama daripada dunia. Sekula, kami tak, sejarah bidang yang kami mengaji ni, memisahkan agama dari kehidupan. Orang agama letak tepi. Sebab tu bila mengaji sejarah, orang agama tak ada peranan. Dia ajak sejarah apa pun. Kalau adik-adik tak tulis, siapa yang nak tulis? Takkan nak tunggu saya. Saya bukan kenal sangat. Bolehlah nak pergi cari. Tapi ambil masa. Adik-adik ni dah mengaji, dah kenal tok guru, tulislah. Contoh kan. Nak tulis. Siapa pembuka kampung, siapa tok imam sini. Tulis walaupun benda tu mudah, simple, ringkas. Sebab orang putih macam Francis Tottenham. Francis Tottenham, dia main berjalan kat kampung ni. Dia cerita orang kampung ni. Dia kata, masa dia kat Sungai Perak, dia melihat orang Melayu sedang menikam, membunuh ikut suka. Dia tak tahu perkataan tu. Dia tanya dekat apa ni, pembantu dia. Dia kata, kawan tu pasal apa? Mengamuk. Hak tu, perkataan mengamuk tu lah main pada masa tu. Yang tak, orang putih tak tahu nak habak lagu mana ni. Dia kata insane, gila. Insane tu gila. Tapi dia nak habak mengamuk tu. Mengamuk dengan gila tak sama. Tak ada perkataan, maka dimasukkanlah perkataan mengamuk. Amuk tu dalam bahasa Inggeris. Dia boleh tulis tahun 1893, hari ini orang duk baca. Sampai hari ini. Kalau adik-adik tulis sejarah Pondok Bukit Ping, 40 tahun kemudian, ingat orang tak cari tempat ni. Orang mesti cari. Dan sifat orang Melayu ni tak mahu menulis. Dia tak suka menulis. Dia suka hafal. Sebab tu sejarah kita hilang. Dah jadi macam Bani Israel zaman Nabi Zulkifli, lost tribe. Hilang melata dalam tanah sendiri selama 40 tahun, tak tahu halau. Memang dah tak ada apa, ilmu tak ada apa, tak ada melata. Macam kita duk cari identiti kita balik. Okey, masa tahun 1838 ada satu catatan. Nama dia buku yang ditulis tu The Kedah Blockade. Pengepungan Kedah. Sherlock Osborne. Sherlock Osborne ni dia seorang lieutenant yang duduk di atas kapal Hai-Chin. Dia duduk teropor kat Pulau Kedah. Dia kata, pok-pok siap ni dia buat apa kat orang Melayu. Masa dia teropor tu ada satu tempat namanya Kampung Padang Garam. Tak jauh dah kota Pulau Kedah. Nanti pakcik-pakcik, adik-adik ni pergilah. Pergi tengok. Kampung tu tak ada malah. Malah orang Siam ni, mereka duduk di situ. Mereka dah jadi orang Melayu dah. Mereka tak pakai dah Siam. Mereka jadi orang Melayu. Mereka dah masuk Islam kebanyakan. Kawan tu orang silat apa saya tak ingat dah. Silat abjad. Saya buat program di Kota Pulau Kedah, dia main. Assalamualaikum bang. Saya nak main mengaku ni. Tok Nek saya main tikam orang Melayu tang ni. Bodoh kita ni. Saya mewakili Tok Nek saya minta maaf. Kami semua masuk Islam. Boleh tak bayang benda situasi depan mata? Kalau Tok Nek kena bunuh, kawan tu main mengaku. Masa 1838 tu, Osborne kata, ketika aku teropor, aku duduk jaga tepi pesisir laut ni, aku nampak orang Siam ni kejam. Dia kata orang Siam ni kejam. Dia kata orang tua-tua umur 70 yang tak larat. Kan? Dia ambil kapak buat pada batu sungai ni. Dia takik kepala. Ngelupak. Osborne kata dia kelupak. Lepas saya buat apa? Saya saja. Tu tuan-tuan, kalau bila kita kalah perang jadi bangsa terjajah, hina habis. Tu saya duduk sembang lah. Sebab tu kena pertahankan tanah air. Dengan apa segala apa pun. Pertahankan agama bangsa dan tanah air.
Apa Ustaz? Hablun apa? Watan-watan apa? Apa Ustaz? Saya tak erti lagi salah sebut. Mempertahankan tanah air ni dengan apa sekalipun. Rontor kena, katok, lupa. Orang perempuan daripada sekecil-kecil budak. Budak besar no. Sampai rontor. Kena perkosa. Orang duk kata sejarah zaman komunis, zaman Jepun kejam. Hak ni cerita lagi kejam. Tapi orang tak mau cerita pasal kita ada orang Siam duduk di Kedah. Kita nak jaga hati Siam. Saya cerita benda ni 7 tahun. Orang Siam jumpa saya sangat. Dia kata, "Abang jangan marah, aku cerita sejarah aku. Hampa pun tahu, hampa mai tempat aku. Abang jangan marah. Aku pergi tempat apa, aku tak cakap sejarah hampa. Saya pergi Bangkok 2 kali. Danok tu saya tak kira lah. Sebab saya duduk dekat. Tapi kita pergi dengan orang, kita hormatlah orang kan. Perempuan-perempuan muda. Dia kata mereka kumpul, mereka tangkap lebih kurang 300 orang. Mereka bawa daripada Kuala Kedah sampai ke Bangkok. Daripada 300 tinggal 10. Hak ni ambil, hak ni ambil, hak ni ambil, hak ni ambil. Sebab tu tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi Bangkok, satu tempat komuniti Islam di sana. Saya pergi Ram Kam Heng. Carilah Ram Kam Heng Road. Take kat situ. Dia ada satu center, Islamic Center kat sana lah. Islamic Center of Muslim Thai. Selalu saya cerita benda ni. Ada satu makcik tu, dia pakai baju style Siam. Dia kata, aku Malay. Dia duduk pergi berjalan kat masjid dekat situ lah, nak pergi semain. Dia kata, aku Malay. Awak Melayu? Ha, Melayu. Kedah. Tok ni kata Kedah. Dia orang Kedah. Tapi cakap Melayu tak erti lah. No. Mereka ada rasa bangga. Dia darah Kedah. Walaupun dia sudah duduk di negara orang. Saya pergi masjid komuniti Islam tu, tengah habis-habis sembahyang asar tu, tu 2 tempat lah. Satu tu masjid tempat lain, ni tempat lain. Main tu pakcik tu, umur dalam 60-70 lah. Dia tanya orang Malaysia, orang mana? Orang Kedah. Orang saya cek orang Kedah. Dia kata kami biasa pergi ramai-ramai jumpa Pak Wan, bekas pengerusi Sultan Jarrah Kedah dulu ni. Kami biasa jumpa Pak Wan. Kami nak cari salah silah. Tapi dia kata apa? Saya nak balik duduk Malaysia. Tapi ada orang Kedah nak terima kami. Saya pergi Setui jumpa Ustaz Amin bin Yamin, ahli Parlimen Setui. Ada hidup 80 lebih. Saya hakik lah. Dia kata orang Kedah ni kalau pergi Krabi kan, dia lalu Setui. Gamuk apa tak tinggal tengok kami tu. Saya terkejut kena sound tu. Setui ni dulu sebahagian daripada Kedah. Satun. Dia pun cakap Kedah. Dia kata awak apa dengan kami ni apa beza? Saya cakap Kedah dia kata. Di Pulau Pinang ada kampung Setui. Di Changlun ada cangkat Setui. Hak mana Setui kampung tu semua orang Setui. Yang mai pada tahun 1909 masa perjanjian Inggeris Siam 1909 yang pisahkan Kedah dengan Siam. Dia ambil wilayah tu. Di sana komuniti habis. Hak muda-muda ni tak boleh cakap Melayu dah. Tinggal hak lebih-lebih tua cakap Melayu. Ni semua cerita pasal daripada perang. Sebab kata lagi. Dah ambil dia ni. Hak perempuan apa tadi ambil dah habis dah. Dia kata hak dok besar-besar ni. Ni Al-Razi dengan Pak Qais lah. Besar-besar ni diambil, dia suruh panjat bumbung tukang. Pasal budak dia kata budak besar ni ringan. Percaya orang tua dia jatuh. Pergi tukang. Lah duduk kat Malaysia boleh mengaji elok je. 200 tahun dulu naiklah atas bumbung panas lilik tu. Jatuh lah, tak ada siapa tanggungjawab. Bukan ada mak ayah. Terpisah habis. Biasa tengok cerita ombak tak? Siapa saya tengok ombak?
Ada perempuan duk kelepiak panggil anak dia. Dia kata, ambil bagi balik anak aku, bagi balik anak aku. Dia tengok, ombak dua. Itu orang Melayu kita. Dia ingat hati total kat mana? Ombak. Dia jual orang ni, orang Melayu ni. Ni, hak lelaki perempuan semua dia jual habis. Pemerdagangan orang. Robert Hunter kata, Robert Hunter ni spy British. Ketika aku berdiri di Menam Chao Phraya, di tepi Menam tu, di tepi teluk, aku melihat kapal pau-pau datang daripada selatan. Daripada situ aku melihat orang Melayu duduk dalam kandang. Yang dia letak atas perahu. Mereka ini dikencing, diberak atas kepala. Orang tua sak-sak ni, perempuan muda-muda tu dia pasin lah. Dia nak pakai buat gundik. Sak-sak ni lumuk. Punggai tik, kencing atas kepala. Robert Hunter kata, aku menangis melihat peristiwa ni. Sungguhnya kami di Eropah dah tak ada. Aku ingat, apabila dunia kami maju, kami takkan melihat dah penindasan ni. Rupa-rupanya kami tengok, aku tengok. Masa dia tulis surat dekat Governor Fullerton di Pulau Pinang, nitik yang mata. Ketika aku tulis surat ni, nitik yang mata aku. Hinanya orang. Hinanya bangsa yang dijajah. Tu, tengok Iraq tu. Kan, bila kena dengan Amerika. Saya tengok tak? Muda-muda ni. Saya tengok. Mereka buat lagu mana? Kat tanah Iraq tu. Saya ingat lagi satu surat Fatimah Az-Zahra. Fatimah apa saya tak ingat. Yang kena perkosa dalam jail, dalam penjara. Sehari 8 orang rubuh dah. Lalah kacik lidah mati. Bunuh diri. Tak tahan lah. Kita dah lalu dah. Tapi pasal kita dah dihilangkan sejarah ni, maka kita pun kita bersangka baik macam biasa. Jangan lupa. Semuanya orang kafir tu takkan duduk dia selagi mana Islam tu tak jatuh. Kena pegang tu. Baik boleh baik, jangan baik berpada-pada. Tengku Mat Sa'ad ni dia pergi perang sampai Songkla. Tewas pula di Songkla, patah balik main Kuala Kedah. Ketika itu Osborn kata, aku melihat di sepanjang sungai Kedah, di kota Kuala Kedah ni api waktu malam. Nampak api, bunyi kambing, bunyi budak menangis, bunyi macam-macam. Satu gambaran yang mengerikan. Pasal orang semua nak selamat diri. Macam mana Rohingya yang main naik boat kan, yang mati tengah laut orang Kedah tu nenek kita, semua asal. Bila naik atas kapal, Siam tu ikut belakang. Pedang Siam kan pedang Jawi tu. Dia panggil pedang Jawi. Dia naik lompat atas perut. Sungai muda apa ni, laut muda apa, laut Kedah kan. Tu semua ada mayat-mayat. Tapi siapa nak tanggungjawab? Tak ada. Perang orang tak peduli dah. Orang cara nak selamat diri tuan-tuan. Orang putih teriak. Dia kata hampa ni pasal ikut, dia kata tak apalah siapa nak ikut-ikut. Kata Osborn, kalau masa dia dapat perintah daripada British, dia kata dia tak boleh bantu. Dia tak boleh tolong orang Melayu. Tapi sebab pengikut dia bernama Jidin, seorang India Muslim. Jidin ni merayu kat dia, tolonglah tuan mereka ni. Tolonglah. Pasal apa Jidin tu tolong? Pasal dia orang Islam. Kami dah kena dah di India. Jidin kata, hampa buat kami dulu. British ni. Bos dia ni British. Hampa dah buat kami di India. Tolonglah jangan buat perkara sama kepada orang Melayu. Osborn kata tak apa ikut. Pandai-pandai. Kalau hang sampai lepas pada Sungai Perai, Sungai Muda, maka selamatlah hampa orang Melayu. Sebab Perai dulu ada 300 orang. Lepas perang 1838 ada 45,000 orang. Punya ramai orang. Kota Kuala Kedah, Alostak jadi padang jarak badan terkukuk. Tak ada siapa. Lepas tu orang baling, orang Sikh apa semua main duduk. Sebab tu generasi tu, mereka tak tahu. Kalau nak tahu cerita perang musuh bisik ni, kena tanya orang Sabang Perai. Pasal tu nenek mereka ada cerita tu, cerita yang diturunkan kepada mereka. Mereka rasa
Saya selalu ceramah di sana. Belah-belah sana. Lepas tu bila ni isu Kedah Pulau Pinang, saya diperhatikan oleh kerajaan. Kerajaan negeri lah. Jadi mereka tak bagi saya masuk. Mereka kata ni bahaya ni, dia buat kebangkitan Melayu ni. Dekat belah-belah sana. Tapi saya cerita sejarah. Sebab tu tuan-tuan, pergi di Perak ada masjid-masjid yang ada merayap. Apa tak? Mereka main keris kat saya. Ni keris untuk saya, ni lady untuk saya. Mata lembing. Pasal benda tu memang berlaku pada mereka. Kita tak rasa lah. Okay, tu satu cerita. Cerita panjang cerita ni. Kalau nak cerita bab sedih ni tak habis. Saya tulis buku ni, tuan-tuan ambil masa 3 tahun. Melengung. Bini dia. Pukul 2 pagi saya gerak dia. Main cerita lah. Sedih lah. Melengung 3 bulan dia bodoh. Tak tahu nak abang sedih tu. Hinanya bangsa ni bila kena jajah. Tu kena ada ilmu pertahan diri juga. Bolehlah kot lepas-lepas ni buat satu musyawarah di kalangan untuk guru pondok, buat satu slot untuk pertahan diri macam belah-belah Selangor daripada start buat dah kan. Belah-belah Kedah pun kena buat dah. Ambil lah silat apa ke satu silat, belajar lah, bagi budak-budak ni belajar. Kurang-kurang ada sanad dah doa. Ni cadangan saya lah. Ada dah? Alhamdulillah. Bagus. Silat apa? Amo. Apa dah? Silat dia. Okey. Bagus. Belajar silat. Okey. So ni saya cerita umum pasal cerita Perang Kedah Siam sebab saya nak bagi gambaran kenapa kita hilang wilayah. Ada maka. Okey. Sini ni petani. Okey. Yang ni wilayah Tepar. Tiba. Lah ni dia duduk bawah Naratiwat. Okey. Sebahagian Naratiwat tu adalah Kedah. Ni Kedah. Baling tu dia duduk dalam kerajaan Reman. Gerik bawah Reman. So Reman tu dia pecah 2 negeri. Reman. Dia ada satu negeri dulu nama Reman. Habis. 1909 punya perjanjian, habis hilang negeri. Melayu hilang satu negeri. Okey. Baling ni dulu, dia duduk dalam Perak sebab dia duduk dalam wilayah Gerik. Tapi bila Sultan Kedah nak buat jalan, maka diserahkan sebahagian daripada Baling tu kepada Perak. Dia ada cerita panjang juga lah. Okey. Tadi saya cerita pasal Perang Kedah Siam. Cerita panjang. Okey. So Kedah ni pecah pada 4 negeri. Setui, Perlis, Kubang Pasu, Kedah. Setui ni dibagi kepada Tengku Mak Akip. Tulis nanti masuk dalam Pak Isau. Tengku Mak Akip. Tengku Mak Akip bin Tengku Bisnu. Perlis duduk dipecahkan kepada Syekh Hussein Jamalul Lail. Kubang Pasu dibagi kepada Tengku Anum, Putra Jambangan. Okey. Kedah ni duduk bawah Sultan Ahmad Tajuddin. Okey. Pasal apa pecah Kedah pada 4 bahagian? Pasal dia nak melemahkan orang Kedah seperti mana dia pecah Patani kepada 7 bahagian. Mula 5 bahagian, 7 bahagian, lah jadi 3 monton. 3 wilayah. Meng, M-U-E-N-G, Meng. Disebut Meng. Eja Muang. Okey. Tujuan dia adalah untuk melemahkan orang Kedah supaya tidak lagi bergabung melawan Siam. Tahun 1824, saya patah balik sikit. 1824,
Siapa tahu perjanjian Anglo-Dutch Treaty yang memisahkan Johor, ni Malaysia. Silap. Yang memisahkan Indonesia dengan Tanah Melayu dengan Indonesia. Dulu tak ada nama Indonesia. Malaysia pun tak ada. Itu nama baru. Masa perjanjian 1824 ni buat, British menyerang Burma. Satu-satunya bangsa yang boleh mengalahkan Siam adalah Burma. Tak ada bangsa lain. Tapi bangsa Burma ni tak pernah serang Kedah. Dia ada hubungan yang baik dengan Kedah. Saya pun tak tahu pasal apa. Saya pergi dah ke Naypyidaw, saya present paper. Cerita pasal perang Phuket ni. Mana ni Phuket? Ni perang Phuket. Mereka pun tepuk diri. Mereka kata kami dengar tok nenek kami cerita. Tapi kami tak tahu cerita habis. Hari ni bila kamu datang ke sini baru kami faham. Oh, rupanya kami ada perang kat sini. Orang Burma pun tak tahu. Jam. Okay. Jadi bila Burma kalah, Siam pun serang kita habis-habisan. Okay. Okay ya. 1824, British fikir persenggah. Okey, pecah 4 negeri. Tahun 1853, Tengku Anum ni meninggal. Maka masuklah balik Kubang Pasu ke dalam negeri Kedah. Kalau tak kami orang Pasu, orang Kubang Pasu ada negeri sendiri. Minta maaf lah, kami ada negara. Negara Kubang Pasu nama dia. Negara Kubang Pasu. Kemungkinan tak mau masuk dalam Malaysia, kami nak sendiri. Biasa rebel lah. Okey, Perlis, Setui. Okey. Perlis dia tak masuk. Perlis ni dia tak mau. Bukan tak mau, dia masih ada raja lah. Penerus dia. Setui ni bawah Tengku Bisnu, Tengku Mak Kek. Sampai satu zaman Tengku Muhammad. Ni cucu pada dia Raja Setui ni. Dia nak menyerahkan negeri Kedah, nak menyerahkan Setui balik kepada negeri Kedah. Jadi Raja Perdana Menteri Luar Siam, nama dia Raja Damrong. Raja Damrong buat satu keputusan menyatukan balik ketiga-tiga wilayah ni ke dalam satu pentadbiran dan ditadbir oleh Kedah. Jadi Siam ni dah serah balik dah kat kita ni. Dah serah balik. Okey. Bila dah serah balik, cara tiba-tiba Sultan Abdul Hamid menghantar Kudin Kumeh. Kudin Kumeh. Kudin Kumeh ni pegawai penjara. Al Ustaz. Menjadi penguasa di Setui. CP Setui. Hak jalan-jalan utama, kedai tepi-tepi, jalan fak ni. Semua jual habis kat China. Kudin Kumeh ni, dia baik dengan Gubernur Phuket. Nama dia Kau Sin Bi, Cina. Okey. Mereka dua orang ni, mereka ada rumah di Penang. The House of Ranong. Kalau pergi Penang, saya dengar orang Penang tak tahu lah House of Ranong. Jadi dua mangkuk ayu ni duduk dengan satu rumah nama Suffolk. Suffolk saya tak tahu ya. SFLOLK. Suffolk ke no? Suffolk House. Suffolk House ni rumah untuk VIP berseronok. Jadi orang dulu-dulu mereka akan pergi kat Suffolk House ni di Penang ni, mereka akan di situlah. Okey. Pada tahun 1906 dalam CO 273, CO 441, CO 873. Ni kolonial dia punya numbering. Kalau tuan-tuan nak baca lah. Okey, jadi Kau Simbi ni dia seduce. Maknanya dia pergi bisik lah dekat Kudin. Dia kata Kudin hang join lah Siam. Hang nak apa aku bagi. Jadi Kudin ni pegawai penjara, tak ada apa. Dia pun bersetuju dan dia bersetuju menyerahkan Setui ke dalam Siam. Dok ni Hadsat tadi ni, Menteri Luar Siam ni kata, hampa duduk dalam Kedah. Yang hang pandai-pandai masuk dalam Siam siapa? Okey, boleh cabak tak? Boleh tak kita cabak benda ni? Daripada segi undang-undang. Boleh.
Pasal Sultan Abdul Hamid tak setuju. Sampai dia mati, dia tak setuju. Malah dia kata, dia kata kenapa Setui ni, tanah hak aku, dibahagi-bahagikan sedemikian rupa tanpa pengetahuan aku. Ada surat bantahan. Okey. Ni kawasan ni, Banak Baru ni. Padang Banak Baru apa? Kulim padang apa? Macam bubuk. Kan? Macam bubuk, junjung apa semua tu kan? Tu semua dulu silap-silap Banak Baru punya. Tak mustahil. Pasal karangan dia duduk atas sini. Kan? Kita ambil tengah ni. Ni Banak Baru duduk bawah ni. Katalah Banak Baru duduk bawah ni. Tapi kalau tuan-tuan tengok peta Banak Baru, dia macam awal daerah Banak Baru tu kecil. Tapi dia daerah Kulim Banak Baru. Patutnya daerah Banak Baru tak disebut daerah lah. Dia kena sebut daerah Kulim. Banak Baru Kulim. Betul tak? Patutnya lah bagi saya lah. So itu menunjukkan bahawa Banak Baru ni ada wilayah dia. Cuma tak dikaji orang. Bila kaji meletup pula lah. Dah je naik pula politik lah apa semua. Tapi persoalan dia ialah yang ni dah kita hilang dah satu. Yang ni kita hilang pula dua. Dalam kesemua ni Sultan tak sign satu pun. Tiba-tiba orang kata bila kita sebut tuntut pasal hak negeri orang marah. Ni tak ada sign. Okey. Ya. Pada tahun 1909, dia buat perjanjian Anglo-Siam. Perjanjian 1909 yang mengambil kawasan ni. Ni Setui naik ke atas Phuket semua ni ambil, Siam ambil. Yang ni British ambil. British kata wilayah dia. Langkawi ni pun hampir-hampir saja nak diambil oleh Siam. Tapi ditukar dengan kawasan, kalau tak salah saya tak baik. Yang Siam duk gaduh dulu lama tahun 2000 berapa tu. Hak mati kena pijak dengan tentera Siam. Tak baik tu, tukar dengan Langkawi. Okey. Contoh Langkawi sikit. Perlis dengan Langkawi. Langkawi ni dia duduk betul-betul bertentang dengan Perlis. Sepatutnya Langkawi Perlis. Kalau nak ikut garis sempadan laut. Tapi Perlis dia tak boleh tuntut. Kalau dia tuntut, dengan dia sakit. Okey. Tu lah sikit je cerita pasal Langkawi. Okey. So 1909 dia bahagi Kedah dengan kawasan-kawasan ni. Yang terlibat adalah tanah Kedah, Kelantan, tanah Kedah dengan Kelantan lah. Okey. Perjanjian 1909 ni dibuat ada antara dua orang peguam. Peguam yang mewakili kerajaan Siam dan peguam yang mewakili kerajaan British Malaya. So dua orang ni bincang macam saya dengan Ustaz. Tu Ustaz nama apa tu merah. Ustaz Iqmal. Okey, dia wakil Siam, saya wakil Tanah Melayu. Kami duduk bincang dua ni. Sultan dengan Raja Siam tak tahu. Okey, Ustaz Iqmal cuba cerita pasal Siam. Dia pun cerita pada pandangan saya Siam dia nak kawasan ni. Okey, apa pandangan Encik Herman? Saya rasa Kedah dia kena kita bahagi tang ni lah, tang ni kawasan-kawasan ni. Tuan-tuan, ni dua orang hakim yang bincang tanpa pengetahuan orang Melayu tau. Tiba-tiba dia buat garisan sempadan antara bangsa. Dok, mereka ni siapa? Contohlah Tanah Ustaz Iqmal, tanah Tok Wan dia. Saya dengan Mak Long ni lah. Jom kita sembang dua Mak Long, kita sembang pasal tanah dia. Kawan ni lipok lah apa ni. Dah kami duduk sembang pasal tanah hang. Hang tu duduk kacau, pergi duduk je. Kawan ni tak kata apa, Ustaz Iqmal ni tak kata apa, balik nyo tu sengap, menung. Tanah aku. Kau salah ni. Dia pula timbul persoalan. Jadi cerita dia perjanjian 1909 tu pun perjanjian yang boleh dicabar. Sebab tu bila tahun 2009 100 tahun perjanjian Pangkor, perjanjian Inggeris ni, Anglo-Siam ni, dia kalau ikut satu perjanjian, dia mesti terbatal. Dia akan terbatal
selepas 100 tahun. Tapi Malaysia dia tak mau. Kerajaan kita tak mau bincang benda ni. Pasal nak jaga hubungan. Pasal bergaduh lagi makan tak habis dia kata. Malaysia ni kecil. Jadi kita pun serahlah dalam rela. Okey. Habis 1909. Tahun 1946. Melayu Union. Ni sikit nak habis. No. 1946, 1948, 1952, 1956, 1963, 1965, 1974. Okey. 1946 ni Melayu Union. Pasal tu kita cadang nak tubuh. British man kata kita nak buat satu negeri, kita nak gabung semua negeri-negeri Melayu dan kita nak namakan dia sebagai Melayu Union. Dan setiap negeri ni adalah negeri yang bakal merdeka. Okey. Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Okey. 4 negeri ni, siapa jajah dah? Siapa jajah 4 negeri ni? Tak ada siapa jajah pun. Kedah dah bebas bila Siam bagi balik kuasa kepada Sultan Mat Tajuddin tahun 1842. Dia tahan merintah negeri. Ambil balik negeri hang. Aku tak mau, aku tak boleh pergi lah. Raja Siam kata, dalam banyak-banyak bangsa kami berperang. Orang Melayu lah yang menconteng arang di muka kami. Kami melawan di Chiang Mai. Kami melawan di Laos. Kami melawan di Kemboja. Semua kami menang. Dengan Melayu kami tak boleh menang. 22 tahun perang. Tak menang. Raja Siam kata, ambil balik negeri hang. Raja Siam kata. Bukan saya kata. Kalau saya kata bukan ada makna apa kan. Okey. Kita tak dijajah ni. 4 negeri ni. Lepas tu kita ada Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka. Pahang, Perak, Sembilan, Melaka. Sembilan kan semua kan? Oh, Selangor lagi satu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, Melaka ni tak boleh kira. Melaka ni dia memang jajah. Sebab dia negeri apa, settlement. Okey, Pulau Pinang, Melaka. Ini memang koloni British. Memang dia duduk tak biar bawah ya. Okey. Selangor, Pahang, Perak, Negeri Sembilan. Okey, 4 negeri ni. Raja dia terima tak penasihat British? Ada sebut kan? JP Roger, H. Clifford, siapa lagi ya? McAllister. Ini penasihat British. Yang mana Sultan buat satu perjanjian, setuju untuk terima orang putih ni untuk mentadbir negeri-negeri mereka kecuali hal adat istiadat dan agama Islam. 4 negeri ni dijajah tak? Dia dijajah secara halus, secara perjanjian. So yang merdeka ni tuan-tuan, 4 negeri ni yang merdeka. Kita ni bukan merdeka. Kita memang negeri yang berdaulat. Yang kita pergi beratok baris peranakan sambut 31 Ogos tu buat apa? Nampak? Ni bukan saya kata. Boleh tanya Datuk Wan Ahmad Fauzi. Dia pakar perlembagaan. 2 hari lepas dia bincang di UKM dah ni. Okey. So yang diserahkan balik kepada kita, Pulau Pinang dan Melaka. Pulau Pinang dengan Melaka ni negeri Melayu kan negeri orang putih? Negeri Melayu kan negeri orang putih? Oh. Awak yang kita kata selama hari ni, 2 negeri ni bukan orang Melayu punya. Yang ni yang kita kena lawan, naratif ni. Pemikiran kita terhadap 2 negeri ni. Pasal apa kita boleh terima Melaka dan Sultan Melaka?
kerajaan Empire Melaka. Sampai kita rasa, oh Melaka tu sebahagian benda orang Melayu. Pulau Pinang pasal apa? Tak boleh terima. Pasal apa kita tak boleh terima Pulau Pinang sebagai benda Melayu? Sedangkan dia memang negeri Melayu. 1598 satu orang putih mai. Saya tak ingat nama dia. Dia berhenti di Tanjung Rimau, Pulau Pinang. Ada orang Pulau Pinang. Dia kata dah ada orang Melayu duduk tang ni. Dulu masa mengaji, Perancis Light kata tak ada orang. Saya yang buka Pulau Pinang. Betul tak? Nak mengaji tahun 70 sekolah, duk baca sejarah alam Melayu mesti tahu. Perancis Light kata saya yang buka Pulau Pinang. Bila masa dia buka Pulau Pinang kalau dah ada orang Melayu tang ni? Perancis Light bukan membuka Pulau Pinang, tuan-tuan. Dia mai tu dah ada orang. Tapi kita ni ditipu dalam sejarah. Siapa yang tipu kita? Tu Winstead. Winstead yang tubuh SITC, Sultan Idris Training College apa? Pendidikan lah. Lalu kita kenal dia sebagai UPSI. So kita ni didakyah dan dirosakkan melalui pendidikan. Ni hak saya cerita panjang ni. Macam mana nak tulis benda ni masuk buku teks bagi mereka faham? Jenuh. Tapi dia kena buat. Kalau tak orang macam saya, lapis pak saya tu, pak saya dah 60 lebih kat 70 dah. Dia duk kata Perancis Light buat Pulau Pinang. Jarah lah pun duk pakai. So saya sebagai orang yang mengkaji, saya tak pergi kat arah politik. Saya nak pergi kat arah pendidikan. Perjuangan saya ni nak mengubah buku teks. So kita ni majoriti, tuan-tuan. Bukan minoriti. Kita bukan tumpang atas negeri orang. Ni negeri kita sendiri. Kita yang mencorakkan masa depan mereka. Mereka ni kain putih. Kalau kita tak ubah, mereka duduk macam ni, macam kita. Keturunan tu, orang kata keturunan. Kalau Ikramah bin Abu Jahal tak masuk Islam, ya, macam mana ya no? Okey. So sikit nak habis lah. Okey. Tahun 48 dibincangkan pasal Kedah, pasal isu Pulau Pinang. Adakah Pulau Pinang nak dijadi sebuah negeri? Maka dibawa pada tahun 1952, Datuk Onn Jaafar mai ke Kedah jumpa Sultan Balid Shah di Balai Besar. Duk bincang mesyuarat UMNO, lepas tu jumpa dengan Sultan Balid Shah, tanya pasal isu Pulau Pinang. Dalam buku Dui Kerajaan, tulisan lecturer saya, Lu Chu Chin. Pasal apa awal-awal saya sebut mention nama dia, pasal dia ada buku Dui Kerajaan. Sejarah yang ditulis orang-orang Cina, mereka fokus pada isu kerajaan. Mereka tak peduli pun pasal sejarah kita ni. Okey. Tahun 52 ni, bincang, dia bagi 3 option. Sama ada Pulau Pinang menjadi negeri yang merdeka, Pulau Pinang menjadi negeri autonomi, negeri Pulau Pinang menjadi sebahagian daripada tanah Melayu. Maknanya Pulau Pinang ni, silap-silap bulan ni, pasal tu nak jadi sebuah negeri ni, sebuah negara, macam Singapura. Sebenarnya perancangan Pulau Pinang dan Singapura ni dah lama. Ni dia pikut lain pula lah no. Tak kira orang kata politik. Dok, ni saya bukan politik tuan-tuan. Saya cerita sejarah. Minta tolong letakkan ilmu pada tempat dia. Okey. Jadi persatuan Cina negeri-negeri Selat. Mereka buat satu petition hantar pergi London. Mereka minta 3 perkara tu. 3 benda lah option. So Datuk Onn Jaafar pergi tanya Sultan Balid Shah, apa pandangan Tuan Guru? Sultan Balid Shah tak kata apa. Tak jawab apa. Setuju tak? Tak apa tak? Hamba bayar dulu pajak kan. Jadi, tapi nak jadi cerita, British kata kat wakil Persatuan Cina tadi, kami ni dapat Pulau Pinang melalui perjanjian kami dengan Kedah. Pasal apa hang yang minta nak kelak? Nasib baik orang putih kata lagu tu. Mau katakanlah dia setuju. Habis. Tak pasal-pasal yang nak cop pasport. Ya. Nasib baik dia kata tu. Okey.
Tahun 48 sampai tahun 1960, darurat tuan-tuan. Selalu kalau kami ni kaji sejarah, kami suka diajak supaya kaji pada fokus subjek tu saja. Jangan duk pergi merayuang tak lain. Bagi saya bangkang. Saya tak boleh. Saya tak setuju. Pasal dia ada kesan. Satu perbuatan tu, dia kesan dia merebak. Dia tak boleh. Oh, kalau yang tu. Kalau contoh pajakan, saya contoh pajakan je lah. Jangan contoh benda lain. Okey. Tahun 60, darurat. Tuan-tuan bayang, masa kita darurat COVID, ni darurat COVID tak keluar rumah kan? Tiba-tiba bayar cukai tanah. Macam mana nak keluar? Tu. Ni bukan darurat COVID. Darurat COVID. Ni darurat COVID ni. Keluar kena tembak je weh. Sebab tu Sultan Bani Malaysia buat keputusan nanti Sabak asap pasal Pulau Pinang. Tahun 56 apa berlaku di Kedah? Perundingan baling. Padahal Komis itu duduk di Kelantan. Sepadan Kelantan, Siam. Kampung Surin tu. Gua Musang bawah tu, bis mereka lah. Pasal apa dia tak buat perjanjian Gua Musang? Pasal apa dia buat perundingan, pasal apa dia tak buat rundingan Gua Musang, dia pergi buat rundingan baling? Nampak? Dia duduk pusing isu Pulau Pinang. Okey. Tahun 60. Tahun 63, kita tubuh Malaysia. Kan? Lepas tu 65 Singapura keluar. Okey. Tahun 63 kita tubuh Malaysia. Okey. Suruhan Jaya Rik yang buat perlembagaan kita. Ada orang Melayu tak? Ha? Ada siapa? Ada? Ada yang kata ada. Ada yang kata ada. Ada yang kata masa suruhan Jaya tu dibuat, ada orang Melayu yang terlibat. Ada yang kata ada. Okey, saya tak nafi lah. Okey. So, suruhan Jaya Rik, peringkat yang paling atas, yang pembuat keputusan. Ditanya pada orang UMNO, ditanya pada orang PAS, ditanya pada semua orang. Macam mana nak tubuh Melayu-Melayu. Tapi akhirnya, suruhan Jaya Rik tu buatlah perlembagaan, bincang tahun 1955, tahun 1956, terbentuklah Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia ni tuan-tuan undang-undang. Undang-undang ni setahun. Setahun 1957 kita merdeka. Maklum nak tolak negeri ni, saya bagi maklum masa 2 tahun baca semua. Ada nak dah baca? So kita merdeka ni dalam keadaan tergesa-gesa. Okey. So 57 kita merdeka. 63 tubuh Malaysia, Singapura masuk. Masa berlaku kes Singapura ni konfrontasi. Tahun 61. Kalau ni isu Pulau Pinang ni duk bahas ni, tiap-tiap tahun bahas. Asal bahas ada cerita, Sentiasa ada divert isu. Macam lah kalau tuan-tuan tengok, bila kita cakap pasal Pulau Pinang, orang duk sibuk pasal lapangan terbang. Hilanglah pasal Pulau Pinang. Inilah politik. So kita ni dikejak tak dapat, dikenyong berciciran. Dah lah beli kat orang. Okey. Tahun 66 dibincangkan lagi sekali. 66, 67, 68. Bincang pula pasal Pulau Pinang ni. Okey. Tahun 69, 13 Mei. Kan? Tahun 70, 71, tahun 70 sampai 74. USM ditubuhkan pada tahun 1974. Pasal apa USM dibuat di Pulau Pinang? Pasal pulau ni 80% Cina. Bila buat USM, orang Melayu semua pergi duduk dalam tu. So populasi dia jadi 60%. Dengan harapan orang yang kerja di USM tu, dia beranak pinak, dia beli rumah apa semua. Ni taktik zaman Mahathir. Mahathir yang dulu, bukan Mahathir lah. Okey. Lepas tu adalah kem tentera, dibuat pejabat kerajaan lah apa semua, barulah orang Melayu
kuih timbui di Pulau Pinang. Okey. So, penutup dia, keseluruhan konklusi dia ialah Kedah ni kena mohong. Yang pertama, Negeri Pulau Pinang bukan dibuka oleh, bukan Negeri Kedah lah. Orang Melayu ditipu bahawa bukanlah Perancis Selat yang buka Pulau Pinang, tapi dah ada orang Melayu. Yang pertama. Yang kedua, dua benda ni siapa nak bayar? Sebab tu dia kata kami tak minta banyak, 100 juta lah. Sebab tu tanah di Pulau Pinang, dia semua tanah lease. Dia tak ada tanah hak milik kekal. Dia tu. Sebab dia pajak atas pajak. Dia pajak kat kita, dia pergi pajak kat orang pula. Dia pajak atas pajak. Macam kes Setui, surat tanah, geran tanah, Kedah yang buat keluar. Siam tak pernah buat keluar surat geran tanah. Selepas 1909, baru dia buat keluar geran tanah. So, boleh tak kita ambil balik? Boleh. Pasal geran tanah tu bukti. Bukti yang cukup nyata dan jelas. Sama juga dengan daerah Gubang Batu. Surat tanah yang buat keluar, Sultan Kedah. Penang tak dan. Okey. Yang pertama, yang kedua. Okey, yang ketiga. Tadi ni boleh tak kita cabar? Ya, boleh kita cabar. Yang keempat, ni semua ni adalah isu yang dilencongkan daripada kita. Supaya orang Melayu jangan duk ambil port pasal Penang. Orang Melayu Kedah jangan ambil tahu pasal ni semua. Sebab tu member kita dekat sana, dia duk kata, lah ni Taliban kalau bagi negeri ni, Taliban akan merintah. Ni kan politik, dia sebut, saya sebut lah balik. Tapi yang kita cerita adalah hak kita. 6,000, 10,000 tuan-tuan, bayar daripada, bayar daripada 1791 sampai 2020, 2000 berapa? 18, 19. 2018 tak salah. 1791, 2018. 10,000. Barang koin naik. Mana ada barang tak naik? Barang naik sedia. Okey, bayar 10,000 kat Kedah. 10,000 ringgit. Daripada Spanish dollar kepada 10,000 ringgit. 10,000 Spanish dollar hari ni, nilai dia lebih kurang lah. Lebih kurang 1 juta lebih. 1 juta lebih ke 10 juta lebih. Saya tak ingat. Nanti saya check balik. Saya tak ingat. Okey. 10,000. Cukai tanah ni. Negeri bayar 10,000. Kena kat mereka. Lepas tu ayam pula lepas balas tu. So semua ni cerita dia, cerita yang bermula daripada zaman Perang Musuh Besar tu tadi. So apa yang saya cerita ni itulah tadi solusi dia. Tuan-tuan fikirlah macam mana. Saya bukan nak kempen politik, saya cerita sejarah, saya nak bagi penerangan bahawa inilah keadaan yang berlaku kepada negeri Kedah. Kita ada benda yang kita patut tuntut, kita tuntut. Untuk makluman tuan-tuan, dalam perlembagaan, Selangor memajak Kuala Lumpur dengan nilai 25 juta. Sarawak ke Sabah? Sabah memajak Labuan dengan nilai 26 juta. Kedah pajak Pulau Pinang 10 juta. Kena kat mereka juga. Lepas tu mereka kata kita orang miskin. Hina lagi dina. Negeri tak membangun, tak tipa. Okey. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.